wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara pengurusi ni orang lulusan KUIPS, College Universiti Islam Perlis. Dia baru saja grad konvo. Tahniah untuk dia. Artinya College Universiti Islam Perlis dah mula mengeluarkan graduan-graduan dia. Harap anak-anak Perlis yang ada ni juga dapat masuk ke College Universiti Islam Perlis. Apatah lagi MAIPS bagi yuran percuma, terutama kepada mereka yang memerlukan daripada anak-anak asnaf dan juga anak-anak Perlis yang bersungguh untuk belajar, khususnya dalam pengajian Islam. Dan sahabat kita ni juga aktif dengan One Center. Itu satu lagi saya nak sebut lah, One Center. One Center Malaysia ni ditubuhkan untuk dakwah yang dibiayai oleh MAIPS, tapi mereka adalah merupakan organisasi tersendiri. Mereka akan bawa Dr. Zakir Naik datang 1 sampai 5 ni. Tu yang Free Malaysia Today lah apa, duk hinggap 2-3 hari ni. Dia kalut, tapi tak apa, nanti saya jawab dia. Tuan Pengetua, pengurusi, Tuan Pengetua, Encik Zahari bin Abbas, pengurusi PIBG, Encik Wan Zailan, Tuan Imam dan jawatan kuasa masjid, wakil daripada pengarah daripada Jabatan Pendidikan, daripada anggota polis, APM ni saudari Syak ni saya kenal lama, polis, ranger, lagi apa dah, radio, bomba dah, semualah dah kan, trafik semua, dan berbagai-bagai lagi. Saya nak sebut 1-2 perkara. Saya tahu tak mau panjang sangat, jadi khutbah Jumaat pula. Saya tahu ni depa masak hebat ni. Ini pun bukan mudah. Dalam banyak negeri-negeri yang mungkin telah melangkah begitu sibuk dan maju, mereka dah tak dapat lagi menikmati kehidupan bermasyarakat, masak sekali, bersiang sekali, yang dahulu banyak ada, sekarang dah tak ada dalam masyarakat kita. Kegiatan co-curriculum, saya nak sebut 2-3 perkara dan kemudian nak kongsi, dan kemudian kita boleh buat perasmian. Kita orang Islam ni, dan semua aktiviti nak jadi satu orang Muslim ni, dia tak boleh sekadar pandai baca Quran, sekadar pandai baca, pandai mengajak. Dia tak boleh, tak cukup. Dia nak kena banyak perkara. Nak solat, setakat pandai membaca tak boleh, kena ada pergerakan. Bergerak, berdiri, rokok, sujud, lipat kaki, semua ni memerlukan badan yang sihat. Lagi lama berdiri, banyak fadilatnya, dengan banyaknya bacaan, tulul qiyam. Lagi lama sujud, banyak kelebihannya. Tapi ini semua memerlukan tubuh yang sihat. Sebab tu Nabi kata, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if, wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Dalam hadis riwayat Muslim, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Beriman juga, wa fi kullin khair. Nabi kata dalam semua orang ada kebaikan lah. Nabi tak nafilah yang lemah tu pun adalah juga baik. Tapi orang yang mukmin yang kuat lebih baik daripada yang lemah.
ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh jaga-jaga di atas perkara yang memberi manfaat padamu. Cari apa yang memberi manfaat padamu. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Ini orang mukmin. Pagi-pagi bangun, doa dah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Doa bagi-bagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada lemah dan malas. Ini saya sebut mengatakan lemah dan malas. Malas ni jadi masalah. Islam ni dia ajar rajin. Nak mari solat. Solat di rumah pun Tuhan tu juga. Tapi dia suruh kita berjemaah. Berjalan kaki berjemaah. Nabi sehingga pada hari akhir hayat dia pimpin. Al-Abbas pimpin sebelah, Ali pimpin sebelah. Nak pergi juga tengok solat berjemaah. Nak boleh solat berjemaah kena sihat, kena boleh berjalan. Kemudian bila datang solat berjemaah, kena duduk dalam saf. Orang Islam, sebab tu saya kata orang Islam luar biasa. Nak beratur ni bukannya mudah. Daripada Matayak, daripada Johor, daripada Pahang, daripada India, daripada Pakistan, daripada apalah negara pun, pergi ke Mekah, jumpa tak pernah, berkenalan pun tak pernah, bertegur siapa tak pernah. Tapi bila orang qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua 3 juta duduk dalam saf elok. Tak pernah buat rehearsal. Tapi oleh kerana Islam ajar bagaimana untuk solat berjamaah di dalam saf. Kerana bukan masalah semua Tuhan. Kita semayang 20,000 rakaat sehari pun memang tak ada lah, tak mampu lah. Tuhan tidak mendapat apa-apa manfaat. Tuhan tak perlukan kita. Semua solat itu manfaatnya balik kepada kita sendiri. Bila kita solat di dalam berjamaah, kita belajar bagaimana berdisiplin. Maka sepatutnya dalam dunia ni orang yang paling tahu sekali untuk beratur ni ialah orang Islam. Orang yang paling tak potong queue ialah orang Islam. Orang yang tahu di mana kereta dia nak duduk lorong, orang Islam. Tapi dalam saf mayang dia betul, atas jalan raya dia melelong. Nak boleh zakat, kena sihat. Nak puasa, nak kena sihat. Haji, kalau kita sembahyang, solat, Allah di sini, Allah tu lah. Tak adalah Tuhan di Mekah lain. Duduk di Mekah dekat sikit dari sini, Tuhan jadi jauh. Tuhan bukan ada tempat di bumi. Tapi Allah menyuruh kita bermusafir ke Mekah. Supaya kita berjalan, tengok, keluar. Kemudian tak boleh nak tawaf, kena bergerak. Pusingan. Kemudian tahu daripada mana mula, daripada mana berhenti. Demikian nak sa'i. Kemudian diungkuf di Arafah. Semua memerlukan pergerakan. Maksudnya orang Islam ni kuat, sehat, rajin. Nak perang, kata kita pakat baca-baca doa hapuskan musuh. Tak. Allah boleh hapuskan musuh orang Islam, tapi tak dihapuskan melainkan dengan tangan kita sendiri. Nabi tu yang Quran turun padanya, dia tak ada buah jurus macam dia pada belajar silat sekali bagi jurus pelanting habis, tak ada. Nabi tak buat yang tu. Kok depa kata depa ni jampi lebih, doa depa lebih ke apa, tok guru silat ni boleh jurus orang sampai terbalik. Kalau sungguh ada, kita hantar pergi Israel supaya dia jurus Israel begitu balik. Nabi yang turun kepadanya Quran pun kena mengambil buat khemah, kena perang, kena berlatih, kena latih orang, kena bawa senjata, kena cari kuda.
wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siap menghadapi mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Kuatan apa? Jampi? Tak. Wa min ribatil khail, daripada kuda-kuda yang bertambat. Ini kena ada kepakaran naik kuda. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kamu takutkan dengannya. Turhibu ni bagi kamu bagi gerun musuh Allah dan musuh kamu. Artinya orang Islam tengok pun gerun. Sebab itu yang sejarah tawaf yang buka ni. Tengok pun gerun. Ini kalau kena daun ketum, siapa nak gerun? Saya tak tahulah perangkaan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tan Sri Mahyudin sebut kata berapa negeri yang tinggi dadah ni? Kelantan, Terengganu, Pahang, satu lagi Perlis masuk juga. Tak tahulah dadah apa, kot dia makan dadah ke? Ha? Tahu makan dadah? Ada. Tak apa saya makan dadah, tak payah pergi makan tempat lain. Tu lain. Tapi saya ingat ketum ni lah. Ha? Negeri Perlis ni, negeri Perlis ni ialah satu negeri yang sebenarnya pelancongan, tak payah kita kempen. Saya duk sebut tu. Orang nak pergi Langkawi, mereka pergi melalui mana? Kuala Perlis. Saya tak tahu Jabatan Perangkaan bagi tahu kat saya, kata 2.3 juta satu tahun gunakan Kuala Perlis. Kalau 2.3 juta seorang belanja seorang RM10 beli barang krepek ke, cucuk udang ke, apakah dia Kuala Perlis, berarti 23 juta untuk rakyat Perlis. Kalau RM50, tak tahulah kan berapa kali, kat 100 juta lebih. Hanya perlukan rajin saja. Pergi berniaga, jual barang. Jangan sampai orang lintas dalam negeri kita, apa pun dia tak tahu nak beli, dia Perlis ada apa, dia tak beli apa. Bubuh dan ketum dalam plastik. Kok buah daun ketum celup tepung goreng ke apa? Makan sihat, kementerian boleh fikir yang lain. Macam jenis ni tak apa, dia kata. Celup tepung goreng. Kita akan ada daun apa goreng tu? Jangan buat pula. Ketum tu kalau makan macam tu saja tak apa kan. Yang dia pergi rebuih, bubuh buat nyamuk. Tek lembu masuk juga. Kita di Perlis ni telah buat benda-benda yang cuba usaha pencapaian yang luar biasa. Ni kegiatan kurikulum. Saya ingat ada negeri ni setiap lorong Maibs dengan pimpinan dulu yang teramat mulia Raja Muda Perlis kayuh pergi basikal cari orang susah. Kayuh basikal. Negeri ni indah, orang lain mai kayuh basikal di Perlis ni. Sepatutnya kita tahu macam mana nak buat jalan supaya orang kayuh basikal dengan pemandangan yang hijau, sihat orang Perlis. Dan ia sebahagian daripada ajaran agama. Budak-budak sekarang, anak-anak kita sekarang ni, dulu kita gaduh budak-budak tak boleh nak duduk senyap, hilang. Ayah pak dulu cari maghrib tak tahu balik tak balik lagi. Ada pergi mandi sungai lah, panjat bukit lah, lastik burung lah, tahu lastik terbih-terbih. Kan? Macam-macam. Tapi orang tak, zaman itu orang tak apa susah hati. Orang tak takut kok orang nak colek. Kau cerita-cerita ni jarang orang dengar. Kereta-kereta aksiden pun jarang lah. Budak-budak ni yang penting dia sendirilah.
mandi sungai pi tersangkut lemah ke apa, itu pun jarang-jarang. Sekarang ni kursus berenang kata lemah dia tak lari, kita pun tak tahu. Dulu tak ada kursus berenang apa, pandai berenang sendiri lah. Kan? Tapi sekarang ni budak anak-anak sekarang ni masalah dia bukan dia tak tahu nak pergi mana. Dia dapat handphone, dia duduk senyap. Dan dia tak mau keluar. Terlekat dengan benda tu. Dia pandai, cepat deh tangan dia ni menaik. Dan mungkin istilah-istilah English yang di situ pun dia pandai. Sebut tak betul sebab dia tak pernah sebut. Dia tahu, dia tengok ikon tu dia tahu benda ni tekan untuk apa, tekan untuk apa. Cakap tak pandai. Bahasa tak ada. Akhirnya bila suruh bercakap dengan orang tak kerti. Tapi kalau tulis dalam Facebook pandai. Maki orang lagi pandai. Bahasa tak ada bahasa. Tak ada. Sebab tu sastra tak berkembang. Ini masalah juga apabila kerajaan seketika fikir market demand untuk pekerjaan. Apakah tuntutan market untuk pekerjaan? Lalu tak ada bahasa. Tak ada nilai sastra. Kasar bahasa dah. Tak santun bahasa. Sastrawan pun yang dah tua-tua, mati sastrawan tu tak tahu nak ganti sastrawan mana pula. Orang tak baca. Di barat mereka maju ke depan. Tapi dalam masa yang sama falsafah kesusastraan mereka kuat. Tuan-tuan pergi di London ada teater besar. Yang orang masih lagi menonton karya-karya lama, masih lagi orang attach dengan Shakespeare, dengan tokoh-tokoh lama mereka, dengan bahan-bahan ada. Tapi budak-budak kita dia dah tak tahu dah. Tokoh-tokoh pantun pun tak tahu, apa pun tak tahu. Kita kena bawa mereka keluar. Polis, bomba apa semua ni bagi aktiviti ni, APM apa semua ni, macam-macam organisasi ni kena ajak mereka untuk hidup sebagai manusia. Manusia ni bukan duduk senyap. Akhirnya nanti ni duduk ni 5 orang duduk keliling senyap. Rupanya duduk berdialog. Dialog mana lah handphone? Ni nak pergi makan di mana ni? Tak tahu. Padahal duduk depan dia malas nak bercakap lah. Dan dulu saya sebut, dulu nak boleh satu orang nak bercakap. Orang duduk di katalah kita anak kita belajar di Kuala Lumpur. Zaman dulu lah. Zaman ni pakcik-pakcik kita ni. Nak telefon bapak di kampung ni bukan semua rumah ada telefon. Apa mereka buat? Dia telefon pergi kedai kan. Telefon pergi kedai tu kata pun telefon tepi jalan tu kan. Telefon di situ, toki kedai tu hantar. Ni siapa ni? Dia habaq sekian-sekian. Toki kedai kenal. Kampung tu dia kenal semua. Nak buat apa? Nak cakap dengan Pak Hang lah. Boleh nak cakap dengan ayah. Nanti saya habaq dia. Dia main kedai. Kena petang lah. Ayah dia main kata ni. Anak tadi dia ada telefon. Pukul 4 tak kena nak telefon balik. Pukul 4 ayah dia kena pergi tunggu lah. Baru dia telefon balik. Dia telefon. Baru dia boleh bercakap. Ertinya nak boleh cakap dengan ayah dia kena kenal toki kedai, kena kenal pakcik tu, toki kedai. Manusia berinteraksi. Lalu adanya budi. Yang kita bimbang, ke depan ni tak ada budi. Kegiatan kurikulum anak-anak kita ni, kita harap mereka berinteraksi antara satu sama lain. Agama telah sediakan. Sebab tu agama suruh kita sembahyang jemaah. Nak boleh pergi sembahyang jemaah, tak boleh bangkit-bangkit lali orang basi penuh baju ni, ambil wuduk pergi sembahyang, tak boleh. Dia suruh pakai baju yang bersih, suruh wangi-wangian, suruh bersugi, baru mari masjid. Kerana apa? Bukan kerana masalah malaikat tata'adza bima yata'adza banu Adam. Malaikat tu sakit dengan apa menyakiti Bani Adam. Bukan kerana malaikat tu jadi sakit menyakitan. Maksudnya malaikat tak suka apa yang anak Adam lain tak suka. Supaya kita tahu bukan kita seorang nak pergi sembahyang. Bila nak pergi sembahyang, kita jadi pakai elok. Tahu adab bersosial, adab bergaul dengan manusia. Bubuh minyak wangi elok-elok. Minyak wangi nak pilih pun biar wangi, jangan kita seorang wangi orang lain pening. Tu pun ramai juga orang. Dia beli minyak wangi masuk dia pening kita. Ini
Ini adalah adab dalam kehidupan yang agama ajar. Yang kita semua diajar oleh agama, dan sebab itu kegiatan seperti ini kita nak di Perlis ni pandangan terhadap Islam itu begitu luas maknanya. Supaya anak-anak kita rasa kalau dia kawat pun dapat pahala, yang ajak dia kawat pun dapat pahala, yang ajak dia bagaimana menyelamatkan orang pun dapat pahala. Dia berhimpun kerana maksud ni masjid ni. Di masjid kita buat perasmian apa? Kurikulum ni. Ini masjid. Kita mau fungsi masjid luas seperti itu. Pergi masjid belajar fiqh lah dia berkata. Tak mau. Masjid belajar macam-macam. Ini masjid di negeri Perlis ni masjid dengan makna yang luas seperti mana yang diamalkan oleh Nabi SAW. Nabi semua, bahkan kegiatan pesta selepas daripada semayang hari raya, orang buat pertunjukan permainan lembing dan pedang dalam masjid. Dalam masjid Nabi tonton, Aisyah tonton, sahabat-sahabat tonton. Persembahan dalam masjid. Dan ini maknanya yang kita mahu, dan kita mahu generasi Perlis ini insya-Allah generasi yang benar-benar membawa makna ni. Saya tak mau panjang kat tuan-tuan sebab saya tahu tuan-tuan duk tengok belah sana tu. Ya apa mufti ni dia tak mau makan ke? Kan? Saya mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur, sekolah, PIBG, semua badan-badan beruniform, semua yang ada, dan pihak masjid, semua yang terlibat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang banyak, dan ini adalah langkah ke arah menguatkan umat kita. Kita mahu umat yang sihat, umat yang rajin, umat yang berkemampuan. Dan dengan bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan majlis penutup ini. Sebelum itu, sebelum pengurusi nak mari, saya saja nak sebut, tuan-tuan tengok ni buku teks Akidah, Ibadah dan Akhlak, terbitan Sekolah Agama Petang Perlis, terbitan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, dua ni untuk tahun 1. Ini adalah mimpi ataupun harapan kita. Saya juga sejak masuk jadi mufti dan dengan perkenan tuanku telah mencadangkan supaya Perlis mesti ada sekolah petang dia yang sendiri. Kalau tidak, orang tahu sekolah di Johor, tapi orang tahu Perlis, orang Perlis tak ada. Ceritanya kuat sunnah, tapi tak ada. Dan alhamdulillah kita ke arah ada, dan dah mula dah bulan Oktober ni, dan akan berterusan. Dan inilah kurikulum kita yang pertama, akan ada untuk tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Semua anak-anak Perlis nanti, ibu bapa mereka hendaklah menghantar anak mereka ke sekolah ni. Sejam, seminggu, 3 jam gitu, ataupun dalam sekali. Dan mereka hantar anak mereka, yang mana kosnya akan ditanggung oleh Majlis Agama Islam Perlis. Kita keluarkan berjuta-juta ringgit setiap tahun untuk membolehkan sekolah ini berjalan insya-Allah, dan dia akan bermula pada tahun hadapan sebagai pilot project, dan akan merangkumi semua rakyat Perlis selepas daripada itu. Lepas pada ini Perlis akan jadi seperti beberapa negeri, iaitu bahkan akan mendahului dengan memiliki sendiri sukatannya sendiri, yang kita minta tokoh-tokoh kita dan tolong tulis. Dan inilah hasrat 3 tahun saya dan sahabat-sahabat lain semua bekerja untuk hal ini, termasuk Dr. Azman juga ramai, Ustaz Nazim, kita bekerja untuk membolehkan impian mewujudkan sekolah tersendiri di Perlis ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.